Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alihi wasahbihi wa man. Jadi sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, ini mungkin saya ambil peluang untuk istidrak ataupun untuk cover semula bahagian yang ada masalah teknikal pada perbincangan surat 15 ya. Sambungan daripada surat 14. Jadi sebagaimana yang telah dipesan tadi ataupun telah dilakukan penerangan tentang musanna. Jadi saya mulakan fa'ammal musanna fayurfa'u bil alifi وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. Adapun musanna maka dirafa' ataupun dijadikan tanda rafa'nya dengan alif dan dinasab dan dijar ataupun dijadikan tanda nasab dan tanda jar dengan ya. Yang mana al-maftuh yang berbaris fathah huruf sebelum alif atau ya. Cuma kalau di sini kita merujuk ha ni, bila kita sebut ha ni dia adalah dhamir. Cara kita baca nas. Dhamir ni dari segi kaedah dia kena kembali ke marja' ataupun perkara yang terhampir. Dia kena kembali kepada marja' ataupun perkara terhampir. Jadi perkara terhampir bagi ha ini adalah ya lah. Jadi maksudnya dinasab dan dijarkan dengan ya yang berbaris fathah huruf sebelum ya dan berbaris kasrah huruf selepasnya. Wa ulhiqa bihi, yakni kita telah jelaskan sebenarnya la'ala sawab yang betulnya adalah dia ada hamzah wa ulhiqa. Kalau tak ada hamzah mungkin seorang akan baca wal haqqu bihi dan itu akan memberi maksud yang salah lah. Cuma panduan kita baca matan ataupun kita baca kitab seumpama ni, sebenarnya dia kadang-kala panduan dia ada di ibarat yang seterusnya. Jadi kadang-kadang kita macam, sebab tu kalau mungkin setengah orang dia baca kitab, dia tak faham depan tu, dia pun rasa jadi frust ataupun dia rasa ayuh nak faham kitab. Jadi sebenarnya kalau dia baca depan, kadang-kadang ibarat di depan tu akan lebih menjelaskan. Macam ni lah. Jadi kalau contoh yang kedua, dia cerita tentang jamak muzakkar salim, sama ibarat dengan yang atas, tapi di sini ada wa ulhiqa. Yang ni yang betul lah. Jadi dalam kaedah ni, itulah yang cara baca kitab ni, dia bukan baca kitab sajalah. Semua benda lah. Dia berhajat kepada kesabaran. Dia berhajat kepada kesabaran. Jadi yang ni saya nak tunjuk contoh. Kalau contoh yang ya ni, katalah misal kata kita ada perkataan at-tali ataupun apa ni? Ala ataupun ma'a. Ya, kalau contoh ni dia kena contoh yang praktikal lah. Ni kenapa ni jadi macam aduh. Saya tak guna mouse ni. Padam. Tak boleh padam. Apa, mudah je kita tukar whiteboard.
Jadi kalau tadi yang at-talibaini ma'at-talibai. Jadi ini musanna. Memang musanna yang saya bagi contoh ni dalam keadaan jar. Jadi, baik. Apa yang menjadi perhatian kita, liya itu ya dalam keadaan jar ataupun dalam keadaan nasab. Huruf sebelumnya itu dia kami al-maftuh. Ni. Kemudian al-maksur ma ba'daha. Jadi maksudnya dia merujuk kepada ya. Itu yang saya nak tunjuk. Jadi kaedah kita baca dia kena apa? Dhamir ni kena kembali kepada tempat kembali yang terhampir yang sesuai. Itu cara kita baca. Sebab itulah dalam konteks ni. Kalau seseorang tu baca tafsir lah, ini saya bagi contoh. Ada satu ayat sebagai penerangan berkait dengan perkara yang kita bincang. Saya besarkan tulisan. Ini ada dalam satu ayat, saya tak ingat ayat apa. Tapi boleh rasanya mudah untuk cari mu'jam. Walau basatallahu rizqa. Walau basatallahu rizqa. Ibadihi kabaghaw fil ardh. Memang kelas saya ni dia jadi macam bom jangka. Sebab dia bukan secara live. Mungkin nanti saya masukkan dalam YouTube. Dia ada orang rujuk, baru orang perasan ada sesuatu. Tak ni. Ataupun Suhail lah tolong viralkan. Tapi tak apa, ilmu ni tak. Sebenarnya ilmu ni sebab terlampau mulia dan berharga dia tidak berhajat kepada apa-apa yang perkara yang kita panggil sekunder. Macam kena viral, macam setengah-setengah benda ni. Nak tarik perhatian kena viral dulu baru itu. Sebenarnya ilmu tidak berhajat. Dia tidak berhajat. Maklumat mungkin berhajat, tapi ilmu tidak. Jadi dia akan menemui ahli dia. Jadi nanti kita tak perlu urus. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh. Ni sebab ada Suhail ni saya nak tanya lah. Boleh terjemah tak secara sepintas lalu lah berdasar. Sedia ada lah. Apa yang difahami secara sepintas lalu lah. Kan Suhail ni background ada belajar bahasa Arab. Jadi kita nak tahu orang yang ada background bahasa Arab ni faham macam mana. Sebab kalau orang yang tak ada background bahasa Arab, dia terus baca tafsir. Kadang yang tahu secara itulah. Secara mendata. Saya nampak sikit lah Ustaz. Tak Saya apa, nampak walau bahasa tahu tu saya pun tak tahu Ustaz. Lau tak tahu makna. Lau jika Ustaz. Lau tu jika.
Bahasa tu Tak saya pun dapat. tak pasti. Okey, tak apa. Terus. Mungkin memberi ke apa ke. Allah Ta'ala Okey. memberi rezeki kepada hambanya. Lah Ah, barau tu saya tak tahu Ustaz. tak tahu. Okey. Ah, ah, Tilaut ni tak tahu juga. filah tahu. Itu Apa boleh tahu. fill out? Okey, Ah, baik. Terima pada kasih. dunia. Baik. Itu yang kalau bukan apa saya nak kita masing-masing menginsafi. Ya orang ni sepatutnya menginsafi dan menghormati bidang masing-masing. Jadi kalau seorang tu kata dia bukan bidang bahasa Arab, tiba-tiba dia mu'alajah ataupun dia berinteraksi dengan nas bahasa Arab. Dia dah bagi tahu, disclaim, dia bukan bidang bahasa Arab. Tiba-tiba dia sentuh nas yang berbahasa Arab. Jadi nampak tak canggung. Patutnya kalau dah buat disclaim macam tu, patutnya berlepas dirilah. Saya tak patut ulas perkara ni. Kalau dia hanya menyandarkan kepada tafsiran sekunder, maknanya orang lain yang tulis. Itu yang jadi sesuatu yang dia tak nampak. Jadi macam kalau orang baiki pai, dia baiki tapi dengan perantaraan ada seorang orang lain. Oh memang kerja tu memang payah tu. Jadi kita patut kalau contoh dalam satu bidang, contoh baiki pai, dia tukang pai itu sendiri yang direct, bukan dia bagi arahan. Mungkin ada benda-benda boleh secara ringkas, tapi ada benda-benda tak boleh. Dia kena direct. Jadi dalam masalah ni, lebih-lebih lagi kalau berkait dengan nusus Al-Quran yang memberi maksud atau memberi makna. Baik. Walau basata dan jika ataupun dan jikalau basata ni al-basit ataupun maksud basata ni bentang, berilah, boleh dengan makna beri. Kalau Allah berikan, jikalau Allah berikan rezeki itu kepada hamba-hambanya, nescaya mereka barau ni, buruh ni, kalau perkataan buruh ni biasa orang yang belajar sosiopolitik, sains politik. Dia boleh jumpa dalam sirah terlampau. Ialah barau ni daripada melampaui. Nescaya mereka akan melampau di dalam muka bumi. Kalau Allah bentangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampau di atas muka bumi. Baik. Dia sebenarnya itu makna mendatar. Baik, soalan saya, nya tu kembali pada siapa? Hambanya tu nya siapa? Mungkin kalau kita tengok tafsir, nya tu merujuk kepada Allah lah, hamba Allah kan. Tapi ini yang satu perkara, dia akan, kalau diterima perkara itu secara satu kenyataan, maka dia akan kata, oh hamba Allah Ta'ala pun melampau juga. Itu akan membawa kepada satu maksud di situ. Sebab itulah maksud pertama, terjemahan pertama, dia akan memberi kesan kepada maksud kedua. Okay. Baik. Sebenarnya tafsiran ni kalau kita pergi pada kaedah yang saya cerita ni, dhamir ni kaedah dia akan kembali kepada aqrabi al-marja'. Kalau kita tengok sebelum perkataan ibadihi ni, dia ada satu lagi perkataan sebelum lafz jalalah Allah ni. Yang mungkin kebanyakan tafsir akan tafsir, oh hamba Allah. Hambanya tu hamba Allah lah. Tapi sebenarnya ikut kaedah, ni ada satu lagi perkataan sebelum tu, iaitu ar-rizq. Dan kalau tengok dengan hak ini sesuai tak kembali kepada lafaz ar-rizq. Ar-rizq tu dia, satu dia lafaz mufrad kan. Dia muzakkar ke mana kita nak hukum dia situ? Suhail. Muzakkar tak? Muzakkar. Jadi kalau dhamir, kalau untuk mufrad dan muzakkar, maka hak ini sesuai, hak dhamir ni sesuai untuk kembali kepada ar-rizq. Baik, katalah dengan kaedah ni, ini kaedah bahasa Arab, kaedah nas dia. Kalau kita kembali kepada kaedah asal dan kita baca dia dengan makna kaedah asal. Kalau Allah Ta'ala bentangkan rezeki itu kepada hamba rezeki, nescaya mereka, hamba rezeki itu akan melampaui. Mungkin orang kata, Ustaz, mana ada orang
hamba rezeki, semua hamba Allah, betul. Tapi pernah tak kita dengar orang kata hamba dunia? Ada tak orang ahli bahasa apa dia mengatakan, oh tak boleh guna istilah hamba dunia. Mana ada hamba dunia? Ada hamba Allah sahaja. Tapi ada tak orang guna dalam sajak ataupun dalam kata biasa pun, hamba dunia, hamba harta, hamba kemewahan. Benda tu digunakan tak? Ada Ustaz, digunakan. Ada. Digunakan. Ada. Dan ada tak orang menentang terma tersebut? Tidak. Kerana apa? Pada hakikat realitinya, betul lah semua ni hamba Allah. Dari segi semuanya diciptakan oleh Allah. Tetapi manusia ataupun hamba itu sendiri seolah-olah ini sebenarnya kesilapan di pihak hamba lah. Dia telah memperhambakan diri dia kepada yang tidak selayak. Maka kalaulah ayat ini sebut, kalau Allah Ta'ala bentangkan rezeki itu kepada hamba rezeki, maksudnya ada di kalangan manusia yang dia seolah memperhambakan diri dia kepada rezeki. Sebab itulah kalau golongan ni Allah Ta'ala buka ataupun bagi, contohnya bagi harta yang melimpah ruah, mereka pasti akan melakukan kerosakan. Pasti akan. Baik, kalau orang tanya, Ustaz, kalau kita nak katanya tu kembali kepada hamba Allah, ibarat ni dia kena jadi lagu lain. Ibarat ni sebenarnya berubah di sini dia. Kalau orang kata, Ustaz, kalau nak kembalikan kepada hamba Allah, macam mana ayat ni akan jadi? Sebab tu kalau ahli bahasa, dia tahu tempat di mana titik perbezaan ni. Sebenarnya titik perbezaannya berlaku takdim dan takhir lah. Jadi macam ni. Kalau kita nak katakan ibadnya, hamba-hambanya tu nak kembali kepada Allah, walau basatallahu li'ibadihi ar-rizqa. Jadi macam ni. Ini baru kembali kepada. Tetapi kalau inilah ayat dia tak jadi macam ni lah. Sebab hamba Allah tidak akan melakukan kerosakan. Bahkan dari segi maksud yang difahami daripada ayat yang lain, hamba Allah ini dia akan la aslahu fil ardh. Mereka pasti akan melakukan kebaikan. Jadi perbezaan dia, itu nak cerita kaedah ni dia tak. Sebab tu satu-satu kaedah, dia memang para ulama letak apa dia, kunci. Ataupun dia jadi satu alat lah. Tools, alat untuk kita memahami. Dan benda tu dalam ibarat, nas dia tidak salah. Ataupun dia tidak berlaku. Yang salahnya orang baca tu salah. Dan dia tafsir tu salah. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau contoh, kalau kita nak kata, Ustaz, kalau hamba-hamba Allah ni macam mana? Dia letak macam ni. Mana ini adalah mafhum mukhalafah daripada ayat ni. Sebenarnya ayat ni, ibarat kedua ni, dia adalah dalam konteks dia panggil mafhum mukhalafah. Ni kalau orang belajar usul fiqh dia faham. Itu nak cerita kalau nak tafsir Al-Quran, nak tafsir nas Al-Quran, nak tafsir nas hadis. Dia punya alat tu banyak, bukan belajar terjemah Google Translate je baru boleh terjemah. Dia kena ada alat dia, antaranya memahami usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Jadi dalam satu kaedah dia panggil mafhum mukhalafah. Kalaulah Allah Ta'ala bentang rezeki kepada hamba rezeki akan melakukan kerosakan ataupun melampau. Tapi kalau Allah Ta'ala bentangkan rezeki kepada hambanya, ataupun Allah Ta'ala bentangkan kepada hambanya, hamba Allah itu rezeki, pasti mereka akan melakukan kebaikan. Ini dipanggil mafhum mukhalafah. Jadi yang pentingnya konteks dia, dalam bahasa Arab kita tengok, dhamir tu lah. Jadi saya nak tentu di situ lah. Okey, baik. Wa ulhiqa bihi, dan ilhaq dengan akhir. Mungkin orang kata, Ustaz, ni kembali kepada. Jadi sekarang ni kita sedang cerita apa? Kita sedang cerita musanna. Sebab tu dhamir, walaupun kita kata, Ustaz, dia nak kembali, betul kita nak
lah. Lepas tu dalam konteks ni kita seolah-olah dibantu dengan tanda bacaan. Dhamir ni kalau dalam kitab ada satu zaman ni. Zaman tu kebanyakan para ulama menulis kitab dia jadi macam teka-teki. Tak kira dia tulis kitab apa. Yang tulis kitab bahasa Arab, yang tulis kitab balaghah, yang tulis kitab bahkan kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab syariah. Dia ada satu zaman para ulama masa tu dia jadi ini dah peringkat bukan peringkat keperluan lah. Dia jadi peringkat bermewah-mewah dengan ilmu. Cerita zaman tu adalah zaman kegemilangan cendekiawan dan kegemilangan ulama dan ilmu. Sampai satu peringkat ulama ni berlomba-lomba buat kitab. Maknanya dia berlaku pertandingan, perlombaan secara tak langsung. Dia ada satu zaman muaqqat. Dia panggil siapa yang boleh tulis satu kitab yang suka dibaca. Orang baca boleh tapi tak faham ataupun dia jadi macam teka-teki. Ada berlaku pada satu zaman yang kalau kita nak tengok dari segi bahasa Arab lah, dhamir tu boleh kembali kepada 3 muka surat sebelum. Dhamir duduk sini. Tapi dia kembali ke mana ni? 3 muka surat sebelum. Itu dia panggil zaman muaqqat. Tapi maknanya tetap dengan disiplin lughah Arabiah itu terjaga dan dia ada isyarat. Maknanya ahli saja yang boleh pecahkan. Itu ada satu zaman lah saya nak cerita. Zaman sekarang ni tak usah cerita 3 muka surat sebelum. Baris yang sama pun tak jumpa dah. Okey. Tak sajalah baik. Okay. Jadi wa ulhiqa bihi dan fi ilhaq yang dikiaskan dengan musanna itu inilah perkara-perkara yang disebut. Sebenarnya kita ni dah takdim ataupun presentation kitab kita ni dah peringkat baru. Mutamimah asal ni tak ada ni titik 2, lepas tu note macam ni. Ini sebenarnya nak memudahkan kefahaman lah. Niatnya di situ. Jadi yang pertamanya di ilhaq kataan ni isnan, wasnatan, wasintan, mutlaqan. Isnan ni merujuk pada bilangan 2 lah. Isnatan pun merujuk pada 2 tetapi dia untuk ma'dud perempuan. Yang ni untuk ma'dud lelaki. Wasintan juga sama untuk ma'dud perempuan. Cuma dia ada 2 lughah. Ini ada 2 lafaz. Dua-dua maksud 2 lah. Isnatan dengan sintan. Isnatan dengan sintani. Mutlaqan. Jadi kalau ikutnya, 2 ni sebenarnya bukan musanna. Kalau orang kata ni musanna, salah. Sebab musanna ni adalah kalau kita buang tanda tasniah macam ni kalau kita buang tanda tasniah ni ya dan nun ni kita buang, dia akan kembali kepada bentuk mufrad. Itu musanna. Itu sebenarnya musanna. Jadi kalau contoh katalah at-talibaini katalah talibain. Jadi kalau yang musanna dia, yang mufrad dia, hanya kita buang tanda musanna. Itulah musanna. Jadi mufrad dia adalah at-talib. Tapi kenapa kita kata isnatan ataupun isnan ni bukan musanna? Dia ada istilah al-mulhaq bil musanna. Isnani atau isnatan ataupun tadilah satu lagi sintan lah. Isnatan. Sebab alif nun ni contoh dia akan jadi is nun atau isnatun. Contohnya jadi isnat. Katalah jadi macam. Jadi isnun dengan isnatun ni tidak memberi faham dia adalah satu. Sebab satu ni dia ada perkataan wahid ataupun ihda. Wahid ataupun ihda. Jadi
Bukan dengan kita buang tanda tasniah dia jadi mufrad, bukan. Sebab tu dia dipanggil, dalam istilah ni dia panggil mulhaq. Diiringkan hukum musanna kepadanya. Itu maksudnya. Ini maksudnya dikiaskan hukum musanna kepadanya. Jadi hukum musanna dari segi apa? Dari segi tanda rafa' dengan alif, tanda nasab dan jar dengan jar. Itu maksud hukum dia. Dia panggil mulhaq. Dan wakila wakilta, dan juga dua perkataan ni, kila dan kilta. Baik, kila dan kilta ni, kila untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Makna dianya kedua-dua. Makna perkataan ni maksudnya kedua-dua. Itu maksud. Tetapi untuk kila dan kilta, kalau untuk itnan itnatan ni mutlak, mana datang keadaan mana pun ada alif lam, tak ada alif lam, apa benda, idhafah ke apa, dia jadi. Tapi kalau kila dengan kilta dia ada syarat. Bisyarti idhafatihima ila dhamiri. Dia dengan syarat dua-dua ni, kata ni kena idhafat kepada dhamir. Nahwu ja'ani kilahuma. Ataupun kiltahuma wa kiltahuma. Wa ra'aitu kilaihima, kiltaihima, wa marartu bi kilaihima wa kiltaihuma. Jadi syarat dia kena idhafat kepada dhamir. Cuma dhamir ni dia sebut dengan istilah umum lah. Tapi kita tengok dia kena dhamir yang sesuai lah. Dhamir yang sesuai. Maksudnya dhamir tu dia dengan makna dua lah. Jadi kalau huma ni kan untuk ghaib tapi untuk musanna. Baik. Kalau saya nak kata kedua-dua kamu, boleh tak saya guna kila? Suhaib, boleh tak? Kedua-dua kamu. Boleh, Ustaz. Dari segi percakapan, boleh tak kita guna kedua-dua kamu? Boleh, Ustaz. Baik. Kalau boleh, berarti dari segi idhafah, bolehlah. Cuma kita terjemah dalam bahasa Arab, kita tak gunakan huma lah, kita kena guna mukhatab. Jadi kita boleh, maka kalau kita nak kata kedua-dua kamu, kita kata kilakuma. Mungkin tak pernah jumpa sebab tak pernah guna. Ataupun penggunaan tu tak meluas. Mungkin kadang-kadang kita biasa guna, kalau tidak bercakap dengan seorang, kita bercakap dengan lebih daripada dua orang. Kita tak biasa guna kedua-dua kamu. Mungkinlah. Jadi sebenarnya dari segi penggunaan ada, cuma mungkin dari segi penggunaan dalam bahasa Arab. Sebenarnya bolehlah. Kilakuma, kiltakuma. Kalau contoh kilakuma tu adalah merujuk kepada kedua-dua kamu tu lelaki. Ataupun kedua-dua kamu tu seorang lelaki, seorang perempuan. Ataupun kiltakuma merujuk kepada kedua-dua kamu tu perempuan. Hanya dua tu sajalah, dia tak boleh salah seorang. Jadi kiltakuma tu hanya untuk kedua-dua. Baik, kalau contoh kita nak cerita kedua-dua kami, boleh tak? Dia sebenarnya dari segi maksud boleh, tapi mungkin kita sangat jarang jumpa penggunaan tu je. Jadi sebenarnya kalau contoh kita nak kata saya dengan kawan saya, kami berdua. Biasa kita guna nahnu alithnain. Ataupun nahnu alithnan. Sebenarnya kita boleh guna kilana. Kilana, boleh lah. Dari segi penggunaan. Kedua-dua kami. Dan cuma sebab ada ibarat lain yang mungkin lebih mudah ataupun lebih terperasan dari segi penggunaan, sebab tu dia jadi tenggelam. Itu je. Jadi syarat ini yang dia bagi contoh syarat yang cukup syarat lah. Wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima wa marartu kilaihima wa kiltaihima. Baik, kalau ni dia bagi keadaan kalau contoh tak cukup syarat. Fa in udhifa ila adh-dhahir kana bil alifi fil ahwali thalathah. وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف نحو. Kalaulah kedua-duanya, kila dengan kilta ni, diidhafat kepada zahir. Zahir ni maksudnya isim zahir, bukan dhamir. Maka
kana bil alif. Maka kedua-duanya mesti menggunakan alif ataupun kekal guna alif pada ketiga-tiga keadaan, rafa', nasab. Dan i'rab kedua-duanya adalah i'rab dengan harakat, tetapi harakat itu disebut sebagai harakat muqaddarah. Fi tilkal alif, pada alif tersebut. Nahwu jadi macam ni. Ja'ani kila ar-rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kila. Dia bukan wa ra'aitu kilai lah. Wa ra'aitu kila ar-rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kila ar-rajulaini wa kiltal mar'ataini. Hanya bukan kalau guna dhamir wa marartu bi kilaihima. Dan masa tu i'rab kita guna huruf ya. Sekarang ni kalau kita i'rab, contoh kalau kita i'rab kila ni. Jadi kila ni dia berada pada mahal rafa' iaitu fa'il. Maka kita kata kila fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi kita kena i'rab dengan harakat al-muqaddaratu 'ala al-alifi, yani alif ni mana'a min zuhuriha at-ta'assub. Kalau dengan alif i'rab harakat muqaddarah atas alif, dia kena sebab dia at-ta'assub. Wa huwa mudhafun. Bila kita kata dia tu mudhaf, kita kena sudahkan dengan mudhaf, sebab kalau kita tak sebut mudhaf, kita tak boleh i'rab ar-rajulain. Sebab ar-rajulain ni dia jadi mudhafun ilaihi majrur. Ialah. Samalah juga dengan kila yang berada pada tempat maf'ul. Dia jadi i'rab maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Tapi tak boleh berhenti al-fathatu saja, al-muqaddaratu 'ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'assub wa huwa mudhaf. Sama juga dengan ni, kila ni majrurun bil ba' ataupun majrurun bi harfil jari wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu 'ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'assub wa huwa mudhaf. Okay. Ini maksudnya syarat dia kena idafat kepada dhamir lah. Kalau contoh tak diidafat, contohnya bikila. Kalau dia datang dengan bikila, tak diidafat dalam ayat biasa. Jadi kalau dalam ayat biasa, ayat itu akan jadi tergantung. Okay, jadi seolah dengan kedua-dua, tiba-tiba orang kata kedua-dua apa? Kedua-dua. Itu maksud kila. Kila ni maksudnya kedua-dua. Dia tak ada maknanya. Jadi maksudnya dia kena ada idafat, tapi idafat pula syarat dia dengan isim, dengan dhamir. Kalau isim zahir tak boleh. Kalau dengan isim isyarat juga tak boleh lah, sebab dia pada maqam zahir. Contoh misal kata kita guna hazani dengan kedua-dua mereka ni. Contoh kita nak kata dengan kedua-dua mereka ni kan. Maknanya kita kata ra'aitu kila hazaini. Itu kila hazaini. Maksudnya yang lain daripada dhamir, maknanya dia akan mengambil hukum zahir yang kita sebut. Ra'aitu kila hazaini. Ataupun kilta hataini. Okeylah. Ini ataupun kedua-dua mereka ni. Ataupun kita gunakan apa? Isim mausul alladzaini. Ila alladzaini qama. Ila alladzaini qama, dengan kedua mereka berdua. Jadi maksudnya itu dia punya selama mana dia bukan menggunakan dhamir, maka yang lain dihukum pada hukum isim zahir yang kita cerita tadi. Baik, saya ingat itu sahaja untuk penerangan. Adapun jamak muzakkar salim ni rasa dah sentuh kan.
Dah Ustaz. Dah baca dah. Okey, baik. Kemudian kita ada dalam 15 minit lagi ni ataupun ada soalan kalau sebelum saya masuk. Saya nak tanya. Tak ada Ustaz. Tak. Jelas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya nak ambil penerangan tentang Nasarfi ni untuk muqaddimah sahaja dahulu ya. Iaitu kita nak kenal pasti apakah illah-illah. Ada berapa illah. Faslun fi mawani'is sarfi. Ini satu fasal pada menegahkan tanwin. Sarah ni, mana sarah dari segi bahasa, menegahkan sarah. Sarah itu maksudnya menegahkan tanwin lah. Jadi kalau orang tanya apa as-sarfi. Jadi as-sarfi ni maksud dia adalah tanwin. Dari segi bahasa as-sarfu juga boleh dengan makna tanwin. Sebab memang itu yang dimaksudkan dalam kaedah nahwu. Ataupun yang mungkin antum semua biasa dengar al-ismul ladzi la yansarifu. Kita sebut ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Baik, syarat dia isim ni yang tidak boleh bertanwin ni dia kena ada fihi illatani min ilalin tis'in. Min ilalin tis'in. Dia kena ada ataupun mesti berhimpun pada satu isim itu dua illah. Daripada illah yang 9. Maksudnya, kalau dia hanya ada satu illah, itu tidak menegah saraf. Tapi kalau ada dua illah, maka itu yang menegahkan saraf. Jadi isim ni kalau dia tidak boleh ditanwin, dia jadi macam isim yang sakit lah. Dia tidak munawwan. Isim tidak menawan. Macam orang yang sakit kan hilang seri dia. Tapi kalau orang yang sihat, dia munawwan. Mungkin kalau orang tu kena satu sakit, sakit tu masih boleh ditanggung. Tapi kalau dia kena dua sakit atau lebih, itu memang tak boleh ditanggung. Nampaklah dia sakit. Ibaratnya macam tu lah. Itu sedikit kalau kita nak cuba faham kalau benda tu dibawa dalam kehidupan. Ataupun au wahidah au fihi wahidatun taqumu maqamal illatain. Ataupun dia tak ada dua illah, dia ada satu illah, cuma illah yang satu ni dia sama kuat. Maknanya dia punya power dianya seperti dua illah. Mana nak cerita illah ni kuat. Mana ada penyakit, kena satu penyakit ni macam kena dua penyakit. Ibaratnya lagu tu. Contoh orang sakit gigi lah. Sakit gigi tapi semua datang. Sakit kepala, tak boleh tidur. Panas tubuh. Ibaratnya seolah macam tu lah. Jadi maknanya penyakit pun dia ada tahap lah. Bukan sama, sakit tu satu je. Jadi maksudnya bagi ismul ladzi la yansarif ni, syarat dia ada dua illah. Daripada illah-illah yang 9 nanti akan dibilang, diceritalah apa illah yang 9 tu. Ataupun satu illah ini dia berada pada power ataupun seperti dua illah. Maksudnya dia ni seperti dua illah. Wal ilal at-tis'i, dan ilal yang 9 tu adalah apa? Apa ilal yang 9 ni? Kita bilang satu-satu. Ilal yang 9 ni. Nama bila tak cukup. Yang pertama al-jam'u, maknanya jamak lah. Maknanya keadaan kalimah isim tu berada dalam bukan mufrad. Jamak itu sebenarnya illah. Yang kedua waznul fi'li. Isim tu berada dalam bentuk wazan fi'il. Wal adl. Adl ni dia berlaku perubahan, berubah daripada sirah ataupun bentuk sirah yang asal yang biasa bagi fi'il. Bagi isim. Yang keempat at-ta'nis. Maknanya mu'annas itu sendiri adalah satu illah. Ya. Maknanya kalau yang isim asal yang tak ada illah ni adalah muzakkar lah. Tapi ta'nis ni satu illah saja. Dia syarat dia kena berhimpun dua. Yang kelima at-ta'rif.
Makrifah itu, keadaan dia berada dalam keadaan makrifah itu juga adalah merupakan satu illah yang menegakkan tanwin. Sebab itulah kalau kita yang secara jelas kalau kalimah tu dimasuki oleh alif lam, dia dah hilang tanwin kan. Tapi bukan semua isim yang alif lam tu mamnun min as-sarfi. Cuma nak cerita bila masuk alif lam dah hilang tanwin. Itu maksud salah satu illah. Cuma ta'rif di sini dia bukan maksud di situ, dia ada maksud berada dalam keadaan makrifah. Alam lah. Yang keenam at-tarkib, maknanya berada dalam bentuk tarkib. Kemudian yang ketujuh alif dan nun az-zaidatan, maknanya diakhiri ataupun ditambah dengan alif nun, maknanya kalimah itu berada tambahan alif nun daripada kalimah asal. Yang ke-8 ujmah. Ujmah ni maksud dianya bukan asal bahasa Arab. Maksudnya dia asal daripada bahasa bukan Arab. Tak kira lah bahasa apa. Asal dia asal bukan bahasa Arab. Ni dua kali 8. Sebab tu nanti kalau orang tengok, dia tengok, Ustaz ni 8 je. Sabar. Jadi sebenarnya di sini ada kesilapan cetak sepatutnya. Sini ni 9 lah. Kena tulis 9. Ini bukan 8 ala sawab. Ini adalah, ataupun as-sawabu. Ini adalah 9 berdasarkan pada kita bilang tadi lah. 9. Yang 9-nya adalah as-sifah. Maksudnya lafaz itu berada dalam bentuk wasaf. Sifat itu maksudnya dia berada dalam bentuk sirah yang boleh jadi sifat. Sirah yang boleh jadi sifat ni wasaf lah. Wasaf ni dia ada 6. Wasaf ni dia ada 5. Wasaf sama ada dia isim fa'il, isim maf'ul, af'al tafdil, sifat musyabbahah dan sirah mubalaghah. Jadi kalau dia berada dalam bentuk 5 ni, itu dia panggil bentuk sifat. Maksudnya 5 ni dia boleh jadi sifat. Dia boleh jadi na'at. Kalau kita nak letakkan dia dalam ayat, dia boleh berada pada tempat na'at. Itu maksud as-sifat. Cuma maksud as-sifat di sini dia berada dalam sirah wasaf. Itu kalau kita belajar saraf, kita akan jumpa dah apa dia wasaf. Kalau nak hafal payah, penyair telah beri satu macam kaedah lah. Semua itu dikumpulkan dalam satu bait lah, satu nazam. Yajma'uha qawlu syair ijma' wazin adilan an-nis bima rifatin. Rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Lepas tu saya kata wasaf tadi. Dia maksud sirah. Ijma' jamak tadi. Wazin tu waznu fi'li. Adilan tu adalah udul tu lah tadi. Al-adlu tadi. Berubah sirah. An-nis ta'nis tadi. Bima'rifatin ma'rifah tadi. Rakib adalah tarkib lah. Dia ada tarkib tadi yang kita kata tadi. Sama ada dia tarkib apa dia? Mazdi dan seumpamanya itu kita tengok dalam perbahasan tarkib nantilah. Wazid ziyadah alif nun lah. Ini makna ziyadah. Ujmatan itu ajab. Fal wasfu dan yang akhir sekali adalah berada pada sirah wasaf. Qad kamula. Jadi itu adalah yang disebut sebagai sebab-sebab ataupun illah-illah yang menegakkan tasrif. Cuma mana yang dia panggil illah yang satu dia tu seperti dua, dia beri dalam penerangan dia lah. Di penerangan dia tu kita akan tengok satu-satu lah. Yang ni dia beri syarah mengikut mengikut bilangan tadi, dan bilangan tadi adalah mengikut syair tadi, bait syair. Jadi permulaan dia cerita tentang
fal jam'u syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'. Maka jamak yang dimaksudkan itu bukan sebarang jamak lah. Syarat dia mesti berada pada sirah muntahal jumu'. Dia panggil sirah muntahal jumu' ni maksud dia macam ni. Dia ada sirah-sirah dalam bahasa Arab ni. Kalau dia berada pada sirah muntahal jumu', maksudnya dia sehabis banyak. Untuk mudah faham, macam sehabis banyak lah. Maksudnya jamak dia tu bukan kita kata jamak ni 3, bukan. Dia lebih lagi daripada 3. Mungkin sampai peringkat banyak tu tak terkira ataupun banyak tu dengan maksud yang bilangan yang besar. Juta, ratus ribu. Itu maksud muntahal jumu'. Jadi sebab kalau kita belajar jamak ni, dia ada jamak yang sekurang-kurang jamak kan 3 kan. Jadi kalau yang jamak yang maksud 3 tu dia tidak semata-mata tu dia jadi apa? Mamnu' min as-sarfi dah. Dia syarat dia mesti yang ada sirah muntahal jumu'. Baik. Kalau sirah muntahal jumu' ni dia dihafal lah. Wa hiya siratu mafa'ilu. Ataupun kalau ini wa hiya siratu mafa'ila lah. Dia adalah sirah mafa'ila atau mafa'ila. Ataupun mafa'ila. Sama ada sirah mafa'ila ataupun mafa'ila. Sirah dia. Ataupun seperti sirah ni. Nanti kita akan jumpa. Ada yang bukan atas sirah ni tapi dia seperti sirah ni. Iaitu afa'il dengan afa'ila. Afa'il dengan afa'il. Nahwu masajida wa darahima wa ghanaima. Lepas tu nahwu ni kita masajidah ni kita baca dengan idafat lafzi lah. Dia adalah mudhafun ilaih kepada nahwu. Yang ni ataf kepada mudhafun ilaih. Jadi masajida wa darahima wa ghanaima. Sebab tu kalau kita baca secara biasa masajidu bukan masajidun. Salah baca masajidun. Au mafa'il au mafa'il. Nahwu masabiha wa mahariba wa dananira. Ini yang saya kata dananir ni kalau tengok dia bukan ada mim, bukan. Kan? Tak ada mim pun. Tapi sebab dia macam bentuk mafa'il. Dananir dia daripada danara. Kalau danara ni fa'ail. Fa'ail pun dikira sama. Dikira sebab dia panggil sebanding ataupun apa dia masil. Istilah dia masil. Ini perbicaraan ni sebenarnya panjang dalam bab saraf tentang sirah muntahal jumu'. Cuma dia beri satu tajuk untuk kita ingat. Dia berada pada sirah muntahal jumu'. Kalau kita pergi tempat saraf, tengok pada sirah muntahal jumu' tu, kita akan diberi dengan bentuk-bentuk yang banyak lagi lah. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu al-ula min al-'illataini. Dan illah ini adalah illah yang pertama daripada dua illah. Allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha. Fatakumu maqam al-illatain. Baik. Ini adalah illah yang pertama daripada dua illah, dan mana dua illah ini, yang mana setiap satu illah ini dia boleh menegah tanwin sendiri. Dan dia seperti dua illah. Jadi ini adalah illah yang pertama. Jadi sebut mula-mula ni sebut yang memang seperti dua power dah, ataupun power dua illah. Ini salah satu. Dia ada dua, dia ada satu lagi. Satu lagi itu nanti kita tengok. Okey, jadi itu adalah yang mamnu' min as-sarfi yang saya kira untuk muqaddimah pada malam ni kita sebut. Itulah. Okay. Dia macam terberhenti rekod ni. Itu macam mana? Oh, dah.
Cuma Ustaz. Tak berhenti. nampak ke saya share? Suhail nampak ke? Yang saya share dah. Nampak. Tadi nampak je semua. Okey, saya takut tadi dia pasal tak nampak merah. Jadi tak apalah untuk kelas malam ni setakat itu saja. Ada soalan tu? InsyaAllah tak ada Ustaz. Okey, tak apa. Nanti saya akan kongsikan yang ni. Jadi untuk ini setakat itu saja.